bersama dengan pemain industri, sektor ekonomi dan sosial negeri Melaka. Ini merupakan debat urus bersama pihak yang saya kira ada berkepentingan yang kedua yang telah pun saya adakan selepas di Langkawi beberapa minggu yang lepas di Kedah. Sesi ini kita adakan di negeri-negeri lain dan golongan yang terkesan untuk mendapatkan input daripada lapangan tentang isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dalam segala aspek kehidupan. Dalam sesi yang pertama, sektor ekonomi, perkara yang telah dibangkitkan oleh pemegang taruh di kalangan Dewan Perniagaan, Pekilang, Persatuan Pengusaha Hotel, Persatuan Pemaju Hartanah, Penjaja, peniaga kecil seperti isu kekurangan pekerja yang boleh mengganggu proses pemulihan sektor perusahaan kecil dan sederhana, isu bantuan pada penjaja dan peniaga kecil, isu spesifik sektor pelancongan dan perhotelan, isu pemilikan hartanah, isu syarat-syarat yang ketat yang dikenakan oleh pihak yang berwajib dan lain-lain isu banyak yang telah dibangkitkan pada saya. Dalam sesi yang kedua sebentar tadi, sektor sosial yang dibangkitkan oleh pimpinan masyarakat dan pertubuhan sosial, isu keperluan persekolahan, bantuan peranti komputer, isu kebenaran dan penggalakan aktiviti beribadat pasca COVID-19, isu kebajikan, golongan rentan terkesan, isu pembelajaran, konektiviti dan pelbagai isu-isu telah dibangkitkan. Dan Alhamdulillah saya telah berikan respon kerana saya percaya di peringkat negeri kita telah setuju hari itu supaya kerajaan negeri menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri, dan ini boleh membantu proses mempercepatkan proses pemulihan negara. Dan sebahagian daripada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh mereka ini ada kaitan dengan soal kuasa negeri, kuasa pihak berkuasa tempatan, bukan kuasa persekutuan saja. Jadi sebab itu untuk mempercepatkan proses pemulihan, saya harap kerajaan-kerajaan negeri akan menubuhkan majlis itu dan ini mempermudahkan urusan Majlis Pemulihan Negara. Jadi saya fikir pertemuan pada hari ini agak berfaedah untuk mendapatkan gambaran kerana Melaka adalah negeri yang agak penting dari segi pembangunan beberapa sektor. Selain sektor pembuatan ialah sektor pelancongan. Tadi pun wakil-wakil daripada persatuan yang berkaitan dengan pelancongan, hotel, yang sektor turisme, yang lain pun banyak mengemukakan pandangan dan minta supaya kita kalau boleh buka pintu sempadan negara supaya pelawat-pelawat asing boleh datang untuk melawat dan melancong ke Malaysia, termasuk ke Melaka. Perkara ini semua ada dalam pertimbangan pihak kerajaan dan saya akan kemukakan lagi pandangan itu dalam mesyuarat Majlis Pemulihan Negara yang akan datang. Okey. Ya, mereka berhadapan masalah kerana waktu kita mengenakan PKP yang agak panjang, sebahagian mereka sudah tidak boleh berurus niaga lagi. Sebahagian sudah pun tutup kerana rugi. Tetapi ada juga yang kata nak mulakan balik. Jadi disebabkan itu mereka perlukan banyak juga bantuan-bantuan. Sama ada mereka dapatkan bantuan geran perniagaan, bantuan pinjaman mudah, dan lain-lain syarat-syarat yang dikenakan oleh bank untuk membayar hutang, sewa rental ataupun pelesenan. Bagi saya semua perkara itu penting, sama ada dia peniaga kecil ataupun besar. Jadi yang penting ialah supaya kita permudahkan yang terlibat dalam sektor perniagaan tadi, kerana situasi kesan daripada masalah COVID ini bukan biasa. Dia agak luar biasa.
Jadi kita tak boleh layan situasi luar biasa seperti kita layan situasi keadaan biasa normal. Lebih lagi kalau kita nak melihat pemulihan itu berlaku dalam tempoh masa yang lebih pantas. Kalau tidak, dia akan mengambil masa bertahun-tahun. Negara kita tak boleh menunggu lama untuk pulih kerana kita akan menanggung kerugian. Hasil negara tidak meningkat, pendapatan negara agak berkurangan, sektor-sektor ekonomi tak boleh berkembang. Ini tidak akan membantu kita mempercepatkan proses pemulihan. Itu keputusan nanti, saya tak ingat sama ada kabinet dah meluluskan secara itu, tapi dikatakan dibawa pada kabinet. Nanti kalau begitu akan ada arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kepada semua kerajaan negeri untuk menubuhkannya dalam tempoh yang seberapa segera. Tak ada orang tanya soal itu. Jadi saya tak beri apa-apa jawapan. Okey. Mungkin dia orang tadi ada usulkan sebut Airbnb untuk menyelesaikan. Ya, itu satu pandangan. Saya fikir kita ambil perhatian. Dikatakan kerana mereka merupakan aktiviti persaingan yang bawa kesan pada sektor industri perhotelan dan sebagainya. Tapi saya melihat dalam konteks pemulihan ni, apa saja bentuk kegiatan ekonomi mesti boleh membantu. Cumanya sama ada peraturan tertentu juga disediakan untuk bed and breakfast tadi. Kemudian tu apakah syarat-syarat? Yang ini sama ada pihak kerajaan negeri ataupun bersama dengan pihak berkuasa tempatan, bersama dengan Kementerian Pelancongan, boleh duduk bincang bersama-sama. Sewajarnya, walaupun sektor itu katanya tidak dilesenkan sekarang, jadi apa tidak kita lesenkan, tapi dengan lesen ada syarat, ada perkara-perkara yang mereka patuh, macam soal keselamatan bangunan, kesihatan. Jadi ada perkara-perkara tertentu, kalau itu dapat dipatuhi dan tidak membebankan, maka pengusaha-pengusaha B&B ni bolehlah berjalan secara sah. Dan ini tentu akan dapat membantu memulihkan ekonomi mereka. Okey. Lepas ni ada majlis lain. Alright. Thank you. Ya, perkara itu pernah disuarakan. Saya fikir Datuk Rafiq pun ada di sini yang menyatakan di peringkat awal, lebih seminggu kedua yang lepas, bahawa kami bersedia untuk bekerjasama. Persoalan yang berbangkit, apakah pihak yang sebelah sana bersedia ataupun tidak. Jadi kita tidak dapat satu jawapan yang tegas dan jelas. Masa begitu singkat, dah diumumkan tarikh untuk penamaan calon dan juga untuk tarikh pemilihan ataupun pengundian. Sebagai sebuah parti gabungan dalam Perikatan Nasional, Bersatu dan lain-lain lagi itu, bagi saya ini penting. Kita tak boleh lengah-lengah. Jadi kalau tidak ada isyarat, saya sebutkan, kalau tidak ada syarat yang jelas, kita akan pesu ikut keputusan yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional Kebangsaan. Dan parti-parti dalam itu pun iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan juga bersetuju. Kalau kita perlu berhadapan dengan 3 penjuru, kita bersedia hadapi 3 penjuru. Pasal kami ini pejuang. Bukan pejuang parti itulah, tapi dalam politik seperti ini kita menghadapi realiti politik. Hasrat, kalau tanya saya nak berbaik dengan semua orang. Ummah ke perpaduan ummah itu perkara yang memang biasa kita alu-alukan. Tapi kalau dalam pertimbangan politik, dia tak disebut perpaduan ummah pun. Dia tengok perpaduan dan kepentingan parti masing-masing. Jadi bagi saya, kita
mungkin tidak boleh berlambat-lambat. Jadi ini kita dah ada keputusan, tapi kalau apa pun nanti bila sampai hari penamaan calon, kita nanti tengoklah apa yang akan berlaku di situ, sama ada akan ada gabungan ataupun tidak. Tapi Perikatan Nasional sebagai satu gabungan politik sudah bersedia untuk menghadapi 3 penjuru. Tidak semestinya, kerana saya lihat situasi politik Melaka ni, pilihan raya diadakan kerana agak tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan jatuhnya kerajaan di sini. Saya bukan orang Melaka, tapi ramai saudara kat Melaka ni, mereka agak marah. Sewajarnya dalam soal pandemik COVID yang baru nak mula selesai, sewajarnya bagilah masa. Jangan kita sibuk orang kata memikirkan soal kuasa hingga menjejaskan kehidupan rakyat. Tapi apa yang telah berlaku telah pun berlaku. Jadi realitinya dalam sistem demokrasi berparlimen, bila dah ada begitu, pilihan raya kena adakan. Jadi saya fikir, saya tahu sentimen orang Melaka keseluruhannya. Jadi saya fikir kita akan ambil satu pendirian yang jelas dan tegas untuk menangani masalah. Sama ada akan terkesan tak kesan dalam politik ini memang tak boleh elak lah. Kalau 3 penjuru, lain keputusan. Kalau 2 penjuru, lain keputusan. Tapi pertimbangan yang paling penting ialah rakyat. Pengundi yang akan putuskan. Siapa yang mereka mahu. Kalau dia sukakan saya dan Perikatan Nasional, dia pilih kita. Kalau suka yang sana, pilih sana. Jadi rakyat mempunyai banyak pilihan untuk menentukan masa depan negeri Melaka yang penting ini. Okey? Tunggulah. Kita akan putuskan dalam tempoh yang terdekat ni. Okey? Terima kasih.